Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wan Faisal, ahli parlimen digantung, akhirnya bersuara pula tentang isu banjir. Bantuan banjir. Kata Wan Faisal, beliau minta hubungi mereka sebelum wakil rakyat, sebelum hantar bantuan banjir. Oh, apa maksudnya ini? Jom kita belajar dulu apa yang dinyatakan oleh Wan Faisal. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal meminta semua pihak, termasuk badan bukan kerajaan NGO dan pihak kerajaan sendiri, untuk menghubungi mereka sebagai wakil rakyat sebelum bantuan diserahkan atau disalurkan kepada mangsa banjir. Yang menjadi tanda tanya netizen ialah, berapa lama proses itu mau dibuat? Kalaulah melalui ini sianu dan dipanggil birokrasi, agak-agak sudah siap banjir, berapa lama baru dapat bantuan. Sedangkan bantuan banjir perlu disegerakan. Tapi tak tahulah, apakah ini maksudnya oleh Wan Faisal. Beliau meminta supaya wakil rakyat kawasan terjejas banjir tidak dipinggirkan dalam mana-mana program bantuan kepada mangsa banjir. Dan netizen kata mau juga kredit, rupa-rupanya ahli parlimen ini atau ahli Dewan Undangan Negeri ini. Buat apa nak ambil kredit? Bagilah bantuan sendiri kalau nak kredit, kata mereka. Kalau tak ada duit nak bantu, diam-diam sajalah, kata mereka. Siapa suruh dulu ada MOU tak nak tanda tangan. Nah, sombong nak menerimanya. Sekarang bila tak ada peruntukan, nah, mulalah pula mengatakan supaya ahli ataupun wakil rakyat kawasan terjejas banjir tidak dipinggirkan. Tapi ada netizen kata, buat apa pula nak melibatkan wakil rakyat tersebut? Ini katanya bagi mengelakkan berlaku pembaziran seperti makanan yang akan terbuang begitu saja jika bantuan itu diberi terlalu banyak. Bila masa pula makanan yang terlalu banyak boleh makanan terbuang? Seingat saya, tidak adalah berlaku makanan yang terbuang. Kalau makanan itu diberi, semua akan dimakan. Takkanlah siapa pula yang membazir, membuang-buang begitu saja. Jika bantuan diberi terlalu banyak, lagi banyak, lagi bagus, itu sepatutnya yang berlaku. Aduh, pening jugalah memikirkan pemikiran Wan Faisal ni kan. Dia kata mengelakkan berlaku pembaziran seperti makanan yang akan terbuang begitu saja jika bantuan itu diberi terlalu banyak. Aduh, orang mengharapkan lebih banyak, dia pula mengharapkan supaya tiada terbazir. Bagus jugalah dapat mengelak pembaziran. Tapi dalam soal apa yang dia katakan ini memang tak logik lah. Kalau ada mana-mana pihak kerajaan JKM, NGO atau NGI yang membantu, saya sorkan tolong hubungi wakil rakyat yang berada di sana kerana kami lebih mengetahui apa yang berlaku, katanya. Betulkah? Betulkah mereka lebih mengetahui? Ada yang baru-baru ini tular di media sosial, banjir di kawasan mereka, mereka pergi melawat pula di tempat lain. Itu tular. Tak tahulah siapa ahli-ahli wakil rakyat, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen yang melakukan itu. Banjir di kawasannya, tapi mereka pula sibuk ke negeri-negeri lain. Nah, anda tahulah siapa kan? Anda boleh cari di TikTok, di YouTube, banyak tuh. Kadang-kadang kata Wan Faisal lagi, kita nak beri bantuan baguslah kerana kita nak mileage dan sebagainya. Tapi kita bagi benda yang terlalu banyak macam makanan, membazir, buang begitu saja. Siapalah yang membuang begitu saja? Saya pun tak faham. Jadi saya minta mana-mana pihak termasuk kerajaan tolong hubungi kami, kata Wan Faisal. Kalau kami tidak libatkan secara langsung, saya fikir kita akan membazir banyak sumber yang boleh digunakan untuk membantu rakyat, kata Wan Faisal. Pada masa yang sama, Wan Faisal juga merayu Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi peruntukan dana terus kepada mereka agar dapat mempercepat bantuan kepada rakyat. Ini lebih lucu lah kan, manakah tidak lucu kalau orang nak bantu, dia cuba pula nak meminta supaya dia dilibatkan. Tapi pada masa yang sama minta pula peruntukan. Kata membazir.
Kami menuntut jasa baik Perdana Menteri, tolonglah sampaikan bantuan peruntukan terus kepada ahli parlimen yang berdepan banjir teruk. Katanya, tak perlulah. Kata netizen, tak perlu bagi kepada ahli parlimen PAS ini, ahli PAS pembangkang. Lebih baik serah kepada pihak berwajib, tak perlu melalui ahli parlimen, katanya. Kalau kita tak beri bantuan kepada ahli parlimen, kata Wan Faisal, mungkin perkara yang boleh diselesaikan dalam seminggu akan berlarutan sebulan kerana birokrasi. Hai, dicakap karena birokrasi, dia pula yang cipta karena birokrasi. Aduh, peliklah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. PAS dan bersatu. Berangan-angan sebelum menang. Oleh Fathi Arif Omar. PAS dan bersatu tidak perlulah bertekak secara terbuka. Parti mana hendak pegang jawatan apa? Parti mana hendak jawatan Setiausaha Agung? Parti mana yang akan menjadi Perdana Menteri? Cukuplah berangan-angan. Katakanlah pilihan raya diadakan dalam masa terdekat. Pastilah PAS yang kukuh akar umbinya menang. Lebih banyak kerusi berbanding bersatu. Jadi, jawatan Perdana Menteri dan Menteri Besar seharusnya diserahkan saja kepada PAS, sementara timbalan dan exco kanan dipegang oleh bersatu. Kalau ditanya kepada saya, calon terbaik Perdana Menteri daripada PAS, bukan bersatu. Kalau tidak Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, boleh pula jawatan itu diserahkan kepada Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar. Apa komen Anda kalau Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menjadi Perdana Menteri Malaysia? Bolehlah tahankan. Mungkin ramai orang yang akan diberikan pengiktirafan ISO. Tuan Ibrahim kurang menonjol ketokohannya ketika berada dalam kabinet. Berbanding naib Presiden PAS Dr. Syam, timbalan Presiden PAS juga kurang menonjol dalam strategi politik dan idea. Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak kelihatan berminat dengan jawatan tersebut. Lagipun tokoh ulama itu uzur. Beliau boleh menjadi penasihat Perdana Menteri jika PAS memegang jawatan tersebut. Di mana dua lagi naib Presiden PAS, Datuk Seri Sanusi Maknor, boleh terus memimpin Kedah. Walau beliau popular dalam kalangan penyokong, Dr. Sam dianggap lebih berwibawa daripada Sanusi atau orang lama Datuk Idris Ahmad. Lagipun, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah menyebut, Dr. Sam, pemimpin paling dipercayai Presiden PAS, mempunyai kepribadian dan kelayakan menerajui negara. Timbalannya pula seelok-eloknya bersatu. Misalnya Datuk Seri Azmin Ali. Kini Setiausaha Agung PN dan bersatu. Kedua-dua pemimpin kanan ini pernah mengetuai jawatan Menteri Besar dan Menteri Kanan. Ketua Pembangkang sekarang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, timbalan Presiden bersatu, boleh kuasai Perak. Tidak sesuai dalam kabinet jika Azmin sudah jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau Azmin jadi timbalan Perdana Menteri, agak-agaknya setujukah Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin nak jadi apa? Tiadalah apa-apa. Tuan Ibrahim pula boleh memimpin Pahang, sementara Menteri Besar di Selangor boleh diserahkan kepada PAS atau bersatu. PAS ada Dr. Yunus Hairi, bekas Exco Negeri dan Pesuruhjaya, untuk mengetuai Selangor, kalaulah pengundi sudah bosan dengan Pakatan Harapan PH. Atas sifatnya sebagai tokoh nasional, Azmin tidak sesuai disudutkan di Selangor. Jadi elok masuk kabinet persekutuan seperti sebelum ini. Dahulu beliau sudah diangkat Menteri Kanan paling terkanan atau de facto timbalan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bersatu di Selangor masih ada Hilman Idham, Ketua Armada untuk ketuai negeri sebagai kota rundingan dengan PAS. Rasanya dengan PAS bersatu kena berunding dan banyak bersabar juga. Namun, Perikatan Nasional di Selangor masih ada beberapa tokoh lain yang layak di ketengah. Misalnya Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri
atau Dr. Afif Bahardin. Selangor ada prestige tersendiri yang tidak ada pada Perak, Pahang atau Negeri Sembilan. Jadi, jika Perdana Menteri diberikan kepada PAS, Menteri Besar Selangor seelok-eloknya diserahkan kepada Bersatu. Muhyiddin sudah satu penggal menerajui negara. Selain kurang sehat, beliau dianggap kurang mesra dengan istana, khususnya reaksi pada Agung sebelum ini. Jadi eloklah Perikatan Nasional memperkenal tokoh baharu yang lebih dinamik dan meyakinkan, sekaligus menamatkan rentetan generasi lama. Jika susunan saya ini kemudiannya gagal atau lemah, bolehlah difikir barisan pemimpin lain. Lebih baik berubah dan bertekak ketika berkuasa daripada berangan-angan sebelum menang. Sekian untuk kali ini. Tinggalkan komen Anda.